Hari ini ialah bengkel kita hari ni. Detik akhir maknanya yang paling akhir lah ni harap-harap. Okey. Baik, kalau tengok balik format kertas, tengok balik format kertas kita. Okey, bahagian B ni. Hari ni kita nak tengok bahagian B ni. Okey, kita tengok bahagian B. Kita ada 5 soalan. Semua soalan ni 12 markah, pilih 4 saja. Tapi kalau nak jawab lebih pun tak apa. Okey, sebelum ni kita dah pernah buat soalan bahagian A ni, kesamaan linear. Lepas tu kita ada ini soalan ungkapan linear dan persamaan kuadratik. Okey. Lepas tu kita ada kita ada apa lagi ni? Nombor 3 soalan ni ialah soalan matriks persamaan linear 2 persamaan linear serentak. Kita guna kaedah matriks. Lepas tu yang ini sudut dan garis dalam 3 sudut dan garis dalam 3 dimensi. Dalam 3 sata, dalam 3D. Betul. Lepas tu kita ada ini juga. Ini kaedah matriks ni, tadi kita penyelesaian linear kan. Okay, ini kaedah matriks. Lepas tu kita ada okay, lepas tu kita ada apa ni, soalan nombor 6 penaklukan matematik. Nombor 7 ni garis lurus. Nombor 8 kecerunan dan luas bawah graf. Nombor 9 kebarangkalian. Nombor 10 nombor 10 ni kita ada ni apa ni, isi padu kan, isi padu. Okey, lepas tu nombor 11 kita ada perimeter dan luas. Jadi sekarang kita nak masuk soalan nombor 12, graf fungsi. Okey, bentuk soalan dia macam ni lah. Okay, kita buat satu-satu. Okey, nombor 1 lengkap bahagian A 12A. Lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan pada halaman 21 bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3. Okey, kita buat kiraan je. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 8X campur 12 dengan menulis nilai-nilai X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Jadi kamu masukkan je nilai X sama dengan negatif 3, gantikan kat situ tempat X dengan negatif 3. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan sini. Ni negatif 27 campur 24 campur 9. Okey, 9. Jadi tulis jawapan dekat sini 9. Okey, kita dah dapat 1. Lepas tu buat yang nombor 2 pula. Okey, nombor 2 nilai yang diberi ialah Y sama dengan 1. Okey, sekarang masukkanlah Y sama dengan 1 kuasa 3, masuk dalam persamaan ni gantikan tempat X, tolak 8 darab 1 campur 12. Ni tak ada masalah. 1 kuasa 3, 1 tolak 8 campur 12, jawapan dia 5. Kira-kira lah kamu kira ni, 12 tolak 8 berapa? 4 campur 1, 5. Okey, so tulis kat sini. Okey, ini akan kamu akan dapat satu markah. Satu markah kat sini, satu markah dekat satu jawapan, satu lagi markah dekat satu lagi jawapan. Okey, 12A dah settle. Baik, sekarang 12B. Okey, 12B. Okey, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang diberi dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, 2 cm 1 unit paksi X, 2 cm 5 unit paksi Y. Okey, 2 cm kita tengok dulu paksi X. Ini paksi X yang melintang ni. 2 cm maknanya 10 kotak ni. 10 kotak kecil. Okey, 10 kotak kecil 1 unit. Jadi kamu akan tambah satu lagi. Nampak kalau kecil ni kan? Kalau saya besarkan ni dia akan jadi macam tu. Okey. Baik. Sekarang ni itu ialah paksi X. Okey, kita nak tengok paksi Y pula macam mana. Paksi Y dia kata 2 cm 5 unit. Maknanya 2 cm 5 unit dekat sini daripada sifar ni naik 10 kotak 5. Naik 10 kotak lagi 5. Okey, maksudnya daripada sini 0 sampai 10 kotak kecil ni ni 2 cm. 2 cm 5 tambah lagi 5, 2 cm. Macam tu, 10 kotak. Kalau 5 kotak kecil, maknanya, kalau 5 kotak kecil ni 10 kotak kecil, maknanya 2 kotak kecil ni ialah 1. 2 lagi ni, 2. 2 kotak kecil lagi ni, 3.
Dua kotak kecil lagi ni 4. Okey, tapi kalau kotak yang ni kalau 10 kotak, satu, maknanya satu kotak ni 0.1. Satu kotak ni 0.2, macam tu. Sampai tengah-tengah 0.5. Nah, itu cara kita nak pilih, nak membaca skala yang diberi dalam soalan. Baik, lepas kamu dah tentukan skala, barulah kita lukis. Tadi kita dah dapat jawapan 9 dengan 5 kan? Okey, lukiskan, plotkan koordinat ni. -3, 9. Carilah dekat sini. -3, 9. Sini koordinat dia. Tu tanda. Okey, yang ni pun sama. Ni pun tanda. Akhirnya kamu akan dapat graf macam ni. Macam ni lah. Graf macam ni. Dengan syarat, okey, paksi betul. Paksi X dan paksi Y betul. Dia nak bagi markah kat mana? Axis. Axis ni paksi. Paksi betul, satu markah. Itu K1 lah. Okey, lepas tu uniform scale. Skala betul lah. Paksi betul maknanya skala dah betul. Ikut pada soalan. Okey, dapat K1. Lepas tu untuk dapat K2, ialah semua koordinat ni betul. Okey, semua koordinat ni betul. Macam tu. Jadi bila tanda dia akan semak satu-satu ni. -2, 20. Okey, tanda. Tanda kecil, tak payah jangan tanda besar-besar sangat macam tu. Macam tu tak payah. Tanda kecil je. Macam tu, kemas-kemas buat. Okey, lepas tu lengkung ni. Okey, satu lagi markah terakhir ni, lengkung. Ialah lengkung licin. Dan kalau ini soalan yang keluar kita buat entah. Cikgu rasa agak-agak hari Senin ni pun keluar bentuk macam ni lah. Bentuk kubik kan. Banyak negeri pun soalan bentuk kubik. Soalan bentuk kubik. Baik, kamu dah berjaya lah melukis. Okey, dah berjaya melukis. Sekarang nak jawab soalan C pula. Nak jawab soalan C. Okey, daripada graf yang kita lukis tadi, cari nilai Y bila X sama dengan -0.7. -0.7. Kamu pergi kena perhati betul-betul kotak-kotak yang dekat dalam graf kamu ni. Okey, pergi dekat Y sama dengan X sama dengan -0.7. Okey, tadi kan kita kata satu kotak kecil ni 0.1. Okey, pergi sampai 7 kotak, inilah tempat -0.7. Okey, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris kita ni. Okey, bawa sini. Macam tu. Lepas tu sentuhkan pada graf. Bila kamu sentuh graf, sentuh kat sini. Kat sini. Nampak tak ni? Okey, sentuh graf kat sini. Ambil balik pembaris. Ambil pembaris. Cuba tengok dekat mana X, dia potong dekat X tu. Kat sini ada lebih kurang macam tu kan. Baca apa jawapan X tu. Okey. Baca apa jawapan X di sini. Sini apa jawapan X. Baik, kat situ dia bergantung pada lukisan kamu. Kalau lukisan kamu tu, dia bergantunglah. Kalau mungkin lari sikit ke, okey, jawapan yang boleh diterima ialah antara 16 sampai 18. Maknanya kalau kamu jawab 16.5 ke, kat sini jawapan dia apa? Cikgu, Ya, tak nampak? ada orang nak masuk. Tak ada kan? Ada orang nak masuk. Tak ada. Tak ada yang minta admit masuk kan? Tak ada request? Ada? Dia masuk link mana tu? Dah semua cikgu dah accept. Pergi cari, cakap dengan kawan, cuba keluar masuk balik. Okey jadinya cerita kita ni tadi nak baca tu macam mana, jangan salah. Oleh kerana ni 10 kotak ni, 10 kotak kecil ni 5, maknanya 2 kotak tu ialah 1. Okey, sekarang baca 15, 16, 17. Kalau lukisan kat sini 17. Yang cikgu nampak ni lah yang sini 17 lah. Sebab ada 4 kotak kecil. 4 kotak kecil maknanya tambah 2 lagi. Jadi jawapan Y ni 17. Okey. Sekarang jawab soalan ni pula. Nilai-nilai Y. Nilai-nilai menunjukkan ada 2 jawapan. 2 atau lebih. Jadi pergi dekat Y, ambil pembaris. Pergi dekat Y sama dengan 5.5. Mana 5.5 kita ni? Ni 5. Okey, ni 5. Naik 2 kotak lagi 6. Jadi 5.5 tu tengah-tengah ni. Kat sini. Okey, pergi ambil pembaris. Lukis garis. Biar sampai dia lepas dekat graf tu. Okey, lepas tu tengok dekat mana garis tu tersentuh graf. Baca dekat bawah ni. Ni pun sama. Dia sentuh graf kat 2 titik sekarang ni. Kat sini. Sini 1, sini 1. Okey, baca apa jawapan X kat sini. Macam mana nak baca?
Kalau dia 10 kotak kecil, maknanya yang satu kotak kecil tu 0.1 kan. Okey, lepas tu bacalah kat sini. Ini berapa? Satu kotak 0.9 ni kan. Kalau cikgu tengok lukisan ni 0.9 satu jawapan. Satu lagi jawapan 2.2. 2.2. Okey, itu cara kita nak jawab soalan C ni. Dah dapat banyak angka tu kan. Itu dah sini je dah satu, sini satu, sini satu. 3 markah dekat sini. Okey. Dan yang terakhir, lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf kita tadi untuk mencari nilai yang memuaskan persamaan ini. Okay, kalau kamu perasan, A tadi, dia dah bagi dah persamaan tu. Pergi balik ke A. Pergi balik ke A. Sekejap. Okay. Pergi balik dekat A ni, dia punya persamaan apa tadi? Jauh sangat cikgu. X kuasa 3 tolak 8X campur 12. Apa dia kelas? X kuasa 3, Y sama dengan apa soalan ni? Kelas soalan ni. Yang mana tu kelas Persamaan yang A. Yang Y sama dengan X kuasa 3 X kuasa 3 tolak 8X tambah 12. Tambah 12. Okey, ini datang daripada persamaan dalam A. Ingat tak? Ini ialah persamaan daripada soalan A. Ni. Okey, sekarang ni soalan persamaan dalam D. Okey, persamaan dalam D ni ialah yang ni. Yang ni. Iaitu X kuasa 3. Okey, X kuasa 3 tolak 8X tolak 6 sama dengan sifar. Oleh kerana cikgu nak letak X kuasa 3 ni bawah X kuasa 3 yang sama kat sini, cikgu susun balik ni. Semua ni cikgu bawa ke kanan, kosong ni cikgu bawa ke kiri. Dia akan jadi sifar sama dengan X kuasa 3 tolak 8X tolak 6. Okey, jadi sebab apa? Sebab ni cikgu nak buang X kuasa 3 ni. Jadi caranya kalau kita nak hapus X kuasa 3 ialah kita tolak. Tolakkan persamaan yang daripada A dengan persamaan dari D. Ini tolak, ini pun tolak, ini pun tolak, ini pun tolak. Jadi Y tolak sifar ni berapa? Y tolak sifar dia akan jadi Y. Okay, X kuasa 3 tolak X kuasa 3 dah selesai. Sebab dia mesti garis lurus. Kalau garis lurus persamaan dia Y sama dengan MX campur C. Tak ada kuasa 3 hilang dah ni. Semua kena buang ni. Kalau kuasa 2 pun kena buang kuasa 2. Okey, ni pula. Negatif 8 tolak negatif 8 tolak negatif 8 lagi. Pun hapus juga kan? Pun kosong juga. Okey, ni pula. 12 campur 6. 12 campur 6, 18. Jadi kita garis lurus kita ialah Y sama dengan 18. Jadi kita tulis kat sini lah Y sama dengan 18. Okey. Dalam soalan graf fungsi ni, dia akan tengok pada lukisan graf tu dulu. Okay, sekarang ni kita nak tahu kat mana kita nak kena lukis ni Y sama dengan 18. Okey, pergi dekat graf kita semula. Okey, ambil pembaris. Okey, kat mana 18? Ini 15 kan? Naik 2 kotak lagi 16, 17, 18 ini. Okey, naikkan berapa kotak daripada bawah ni? 6 kan? Tambah 3 lagi. Okey. Lepas tu dari situ ini graf ni tuliskan nama dia. Tulis nama dia ni, nampak tak ni ujung dia tulis nama ni. Kecil sangat ni. Tulis Y sama dengan 18. Ini garis lurus tu. Nampak tak? Nampak. Garis lurus tu. Ini kecil sangat ni. Okay, garis lurus tu lukis. Nampak tak ni warna oranye ni? Lukis kan? Kalau kamu tak kira tapi kamu lukis, kamu akan dapat 2 markah. Katalah kamu tak kira macam ni, tiba kamu lukis. Dia akan bagi dulu 2 markah. Terus dapat 2 markah dulu. Lepas tu, kalau garis ni dia tak nampak, pemeriksa tak nampak, baru dia akan tengok dekat kita punya kiraan. Oh, ada ni. Kalau garisan dari lurus tu salah, dapat makan. Lukis salah ke kira salah? Lukis salah. Lukis yang salah. Kita buat lukis je. Kita lukis je mana-mana pun. Tak boleh. Mana boleh macam tu. Kena jugalah. Sebab maksudnya garis lurus tu bukan garis lurus yang sesuai lah. Dia mesti garis lurus yang sesuai untuk selesaikan persamaan kita ni. Untuk cari jawapan. Jadi dia katanya itu satu bahagian baru selesai satu bahagian lukis.
sekarang ni dia nak cari nyatakan nilai positif. Baik, sekarang ni kalau kamu tengok betul-betul tengok betul-betul dekat dalam graf tu, dah lukis belum graf ni? Okey, pergi dekat sini. Dia akan apa? Garis lurus ni dia akan ada 3 tempat dia bersilang. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Betul tak? Ada 3 titik dia bersilang kan? Kalau kamu lukis. Okey. Tapi dia nak nyatakan nilai yang positif saja. Nampak tak ruang jawapan ni pun satu je kan? Maknanya jawapan jawapan yang ni kita tak nak ambil, tak payah ambil. Kita nak yang bahagian positif ni je. Jadi baca kat bawah ni. Dia baca berapa agaknya. Cikgu ni kecil sangat. Okay, jawapan yang diberi tu antara 3 sampai 3.2. Maknanya bergantung pada kamu punya lengkuk ni kemas macam mana. Mungkin selisih sikit tapi jawapan itu saja yang diterima. Okay, sini kita buat sebab dia satu kotak je kan. Lebih kurang dalam 3.1. Macam tu. Boleh? Ni soalan graf fungsi. Ada 4 bahagian lah. Sebab ni kita nak refresh je. Soalan ni kita dah biasa jumpa. Nak ingat-ingatkan je. Nak ingat-ingat semula je. Okey, soalan nombor 13. Soalan nombor 13 ialah tajuk penjelmaan. Memang insya-Allah kan hari Senin ni pun nombor 13 pun penjelmaan. Biasa macam itulah pattern, nampak dia punya patternnya tu lah. Okey. Rajah menunjukkan titik A dengan titik B ditanda pada satu sata kates. Okey, ada 3 penjelmaan diberi kat sini P, T dengan R. Kamu selesaikan apa image yang kita akan perolehi bila kita buat P dan kita buat TR. Okey, ini contoh soalan. Kita buat satu-satu. Okey, A yang pertama. Ni. Cari P. Nyatakan koordinat image bagi A. Okey. Nyatakan koordinat image bagi A ni. Ini di bawah setiap penjelmaan berikut. Okey, yang pertama P. Jadi A ni apa koordinat dia? Kita mula dengan 5, -1. Okey. 5, -1. Cik padam sikit, jauh sangat kat rumah ni. Sekejap. Tak mahu. Minta 5, -1. Okey, bagi panjang. Okey. Kita nak buat penjelmaan P. P apa? P ialah translasi -5, 6. Kalau translasi maksudnya apa? Gerakkan dia. Gerak ke mana kalau negatif? Kalau negatif ke kiri. Ke kiri, kalau 6 bawah ni? Ke atas. Ke atas. Okey, jadi kita akan gerakkan A ni ke kiri 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jatuh kat sini. Apa koordinat dia? 5, 0, 05. 05. 05. Okey. 05. Dapatlah satu markah untuk ni. Settlelah. Settle dah yang P ni. Okey. Sekarang kita pergi yang B pula. Yang kedua pula. TR. Kalau kita dapat gabungan penjelmaan, kita kena buat R dulu baru kita boleh buat T. Betul? Okey, sekarang ni A ni pergi balik kat koordinat dia. Ni dah sudah tadi ni, dah settle. Okey, koordinat A tu ialah 5, -1. Okey, mula-mula kita buat R. R ialah pembesaran pada pusat B faktor skala 2. Okey, pusat dia B kat sini. Okey, kalau kamu lukis segitiga. Okey, cikgu lukislah segitiga ni. Sebab dia kata pusat dekat B kan. Okey, cuba tengok macam ni. Kalau dibesarkan segitiga hijau tu, dia akan ke mana? Besarkan 2 kali. Maknanya kalau kat sini, kalau dekat, sekejap. Okey, kalau dekat sini 2 kotak, dia akan jadi daripada B ni 4 kotak. Okey, maknanya dia akan jadi gambar dia macam ni. 4 kotak. Yang sini 4 kotak yang bawah ni. Okey, 4 kotak bawah ni. 4 kotak bawah ni dia akan jadi 8. 8. Maksud 4 8. Ya. Betul 2 4 6 8. Okey, kita akan besarkan dia macam ni. Jadi koordinat tu akan jatuh kat mana? Ujung bawah tu. Ya, apa koordinat sini? Ujung bawah ni.
Berapa? 7 negatif 5. 7 negatif 5. Okey, itu baru R. Sekarang T pula. T ialah putaran 90 darjah mengikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut arah jam, pusat dekat B juga. Okey, tadi kat sini kan, kalau kamu rasa tak nak mengganggu mata, padam. Cikgu padam Boleh tak cikgu padam? Boleh. Itu pun kalau dia boleh Boleh. padam. Boleh padam okey. Okey, tadi kita berhenti kat sini. Alamak. Sekejap. Okey, tadi kita berhenti kat 7 negatif 5 kat sini. Ini A prime, A yang pertama ni. Okay, sekarang ni kita putarkan dia ikut arah jam pusat B. Macam ni tu. Kita ambil pembaris. Sambungkan dia dengan pusat A tu. Lahai. Ambil pembaris. Saya tahu nak buat macam mana. Kejap. Kejap. Cikgu tahu nak buat macam mana. Kita explore benda-benda ni. Lukis. Lukis. Tak mahu tak. Dia macam okey. Lukis ni kan. Cikgu lukis ni garis. Sekarang ni garis tu kamu nampak tak? Sekarang ni garis ni kamu kena ikut arah jam. Maksudnya kita gerakkan pusing macam ni. Macam tu. Kan? Daripada sini tadi buat 90 darjah. Tapi kita nak berhenti kat mana? Okey, kalau cikgu akan buat panduan daripada bentuk L. Kalau cikgu lah. Okey. Cikgu akan buat panduan bentuk L. Sini. Ni. Sini. Okey, sini 4 kotak. Sini berapa kotak turun tadi? 8 kan? Dia akan pergi 4 kotak. 8. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti sini. Okey, boleh tak? Boleh. Maksudnya dia akan bergerak 90 darjah lah ni. Macam tu. So A akan jatuh kat sini. A prime tadi akan jatuh kat A prime macam tu. Boleh? Okey, apa nama koordinat kat sini ni? Apa nama koordinat ni? Selepas kita buat penjemaan T. Jawapan akhir dia? Negatif 5, negatif 1. Itulah jawapan dia. Okey. Kat sini. Okey, kat sini kalau kamu dapat sampai separuh jalan ni pun, sini pun dah ada markah dah. Kalau selesai lagi lah satu lagi markah. Okey, maknanya separuh jalan pun dah ada markah. Itu penjemaan dah dapat dah 3 markah dekat situ. Okey, yang penting faham apa pergerakan itu. Okey. Sekarang ni satu lagi bahagian. Tadi dah selesai bahagian A. Bahagian A ni dia bagi penjemaan, kamu cari image. Sekarang ni bahagian B, dia bagi gambar, kamu kena huraikan penjemaan tu. Okey, ni contoh B lah. Kita buat jawab satu GMNPQR ialah image. Ni yang besar ni. Okey, yang besar ni. Image bagi A, B, C, D, E, F di bawah penjemaan, gabungan penjemaan W, V. Maknanya kita kena huraikan V dulu, baru W. Okey, sekarang ni dia suruh huraikan selengkapnya penjemaan V dulu. V maknanya kita buat ini dulu. Okey, apa laluan objek ni nak pergi ke image yang besar ni. Mula-mula dia apa lalu? Mula dia putar ke ni? Putar. Kenapa bukan pantulan? Sebab dia Kalau pantul dia macam mesti sama besar kat sini ke kan? Ataupun pantul kat sini mesti sama besar kat sini, atau pantul dekat mana lagi? Pantul ke bawah ni pun mesti sama besar. Dia bukan sama besar, dia cara pergerakan tu bukan pantulan. Jadi maksudnya kita putar dulu. Okay, V ni mestilah putaran. Bila putaran kena ada apa? pusat Kena ada putaran. pusat putaran satu. Okay, katalah kamu nak tulis lah sini pusat putaran. Arah putaran. Pusat putaran tak tahu lagi. Okey, patut arah putaran dia ikut jam. Lagi? Faktor skala. Faktor skala bukan untuk putaran. Faktor skala Berapa darjah? Berapa darjah? Berapa darjah? Okey, betul. Berapa darjah ni kakaknya? Cari dulu pusat putaran. Cari dulu pusat putaran. Okey, ingat balik macam mana nak cari pusat putaran. Kalau cikgu guna kaedah L, maknanya L tu mesti duduk sebelah bawah ni.
Dia duduk sebelah sini, bukan duduk sebelah atas. Saya pilih koordinat bucu yang sama, yang sepadan. Okay, cikgu buat L, dia kira L berapa? L bagi 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 bagi 2 maknanya 3. 3. Saya undur balik 3. 1, 2, 3. Okay, ada Orang bawah. satu. Kita ada satu baki kotak ni, mana kita turun ke bawah sini satu. Yang ni kita akan dapat negatif 1. Kosong. Kosong. Okey, pusat putaran. Maknanya sekarang ni kamu akan dapat satu markah kat sini, satu lagi sini, satu lagi kat sini. Okey, boleh tak? Boleh. Kan? Cikgu batuk. Ada interval ke tadi? Okay, sambung Okay. Okay, dah settle. Dapat berapa markah kat sini? 3 markah. Okay, katakanlah kamu jawab 2 ni je tertinggal lah ikut jam ni. Tertinggal. Dapat markah lagi. Tertinggal ikut jam ni. Dapat 2 markah. Tertinggal lagi pusat putaran. Masih lagi dapat 1 markah. Jadi soalan ni jangan tinggal. Jangan tinggalkan. Paling-paling kita nampak putaran, tulislah putaran. Tapi insyaAllah cikgu yakin korang dah bersedia nak jawab soalan ni. InsyaAllah. Baik. W pula. Dah lepas kita putar, kita besarkan tu tak? Itu je. Itu saja nampaknya gambar tu. Lepas kita putar, yang W ni kita besarkan. Itu je. Itu saja kemungkinan yang mungkin kat gambar ni. Jadi disuruh huraikan pembesaran. Kalau nak huraikan pembesaran macam mana? Tulis pembesaran dulu. Pembesaran. Okey, apa yang kena ada dalam pembesaran? Pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran. Pusat pembesaran tak tahu apa dia lagi. Koordinat pusat pembesaran. Lepas tu faktor skala. Okey, faktor skala berapa ni? Cuba tengok. Kalau daripada sini 2, dia akan jadi pusat pembesaran dah jumpa dah kat sini sebenarnya. Ambil pembaris. Okey, sambungkan bucu yang sepadan. Katalah cikgu pilih bucu yang ni. M dengan I ni. Dia dah dapat satu G kan? Dekat G. Lepas tu pilih lagi satu yang sepadan. Bawah ni lah senang. Kat sini. Okey. Dia akan bertemu dekat G. Jadi faktor skala pusat pembesaran kita 2 apa ni? 2, 1. Okey, faktor skala kalau daripada 2 kita besarkan jadi 4. Ni 4. Cakap pun salah. Ni 4 lagi 8. Jadi faktor skala kita 8 bagi 4 sama dengan 2. Okey. Ini pun dapat 3 markah. Okey, boleh dapat 3 markah. 1, sebut je pembesaran. Pusat pembesaran, faktor skala. Okey, dapat 3 markah. Tertinggal pusat pembesaran pun dapat lagi 2 markah. Tertinggal dua-dua ni, tinggal 1 pun dapat. Still dapat markah lagi. Okey. Jangan biarkan kosong. Ni dah jawab soalan tu. Soalan 2 pula. Diberi bahawa luas kawasan A, B, C, D, E, F. Luas ni, luas image lah kan. 32 meter persegi. Okay, luas image. Cari luas kawasan berlorek ni. Maknanya yang putih ni. Macam mana? Tak apa. Macam mana? Tak, image ke objek tu? Objek, Masya Allah. Ya, objek. Ini objek. Ini image. Image ni yang besar semua ni lah. Yang besar semua ni. Ni semua image. Tapi kita nak cari. Tinggal korang je. Sikit lagi. Dah sambung lagi tema ni tadi. Okay, sekarang ni kita nak cari luas kawasan berlorek kan. Okay, tadi suruh cakap apa. Kalau kamu terlupa rumus, pergi dekat muka surat 4. Muka surat 4. Rumus nombor berapa? Last kali. Nombor 15. Last kali. Dekat bahagian bentuk dan ruang. Okey, cari rumus. Ingat rumus nombor 15 muka surat 4. Okey, apa formula dia? Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Cikgu cari dulu yang besar ni, luas image. Kuasa K ni 2 kuasa 2. K datang dari mana? K datang daripada tadi. Faktor skala ni. Faktor skala kita ialah K. Masukkan kat sini K2, K kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek kita 32
32. Berapa jawapan ni? 4 darab 32 berapa? 128. Okey, 128. Itu luas semua. Luas semua ni. Okey, tapi kita nak kena buang 32. Jadi luas kawasan Glorik sama dengan 128 tadi tolak dengan 32. So apa jawapan dia? 96. 96. 96 unit tak ada pun tak apa, nak tulis unit pun boleh, meter persegi. Okey. Jadi kalau kamu kalau pembahagian markah ni macam mana? Kat sini dapat satu markah lah. Okey, jadi yang satu ini pun boleh dapat markah ni sebenarnya. Sini pun boleh dapat markah. Jadi ini separuh jalan ni, separuh jalan. Macam tu. Selesailah soalan nombor 14. soalan nombor 13. Kan soalan nombor 13. Graf fungsi dah, penjemaan pun dah kan? Okey, dua ni dah. Graf fungsi, penjemaan settle. Okey, sekarang ni kita pergi soalan Statistik. ni pula. Statistik. Ini soalan nombor 14 ni ialah statistik. Okey. Baik, kita tengok dia pun ada 4 bahagian A, B, C, D. Jangan panik, biasa aja tu. Okey. Nombor 1, nombor 14A, berdasarkan Raja 9, lengkapkan jadual di ruang halaman. Ini apa ni? Histogram. Okey. Apa beza histogram dengan graf bar? Graf bar kalau belajar menengah rendah, graf bar tu dia ada ruang ni. Antara bar dengan bar dia ada ruang. Jarak. Ada jarak. Tapi histogram tak, dia rapat-rapat. Okay, sekarang ni kita kena isikan jawapan ni. Lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadi yang ni kita dah tengok dua pattern dia. 0.8 sampai 0.9. Sini kosong. Dia punya frekuensi dia kosong. Sifar lah. Okay, lepas tu sini 1 sampai 1.1 sebab dia memang akan gunakan sempadan ni. Kita bubuh je lah 1 point, dia akan tambah berapa ni? Tambah 1 kan? 0.1. 0.1. Lepas tu sini 1.1 ke 1.2? 1.2. 1.2 sebab dia bukan sempadan Dia bukan sempadan. Sebab kat sini kamu mula 1.2 sampai 1.3. Dah ada jawapan dekat sini kan? Bukan ada jawapan dekat sini semua ni. Letak je lah. 1.3, 1.4 sampai 1. Ambil lah masa sikit nak mengisi. Okay, sambil-sambil isi tu kamu zikir. Masa dalam peksa tu, buat macam tu. 1.9, 1.9, 2.0 sampai 2.1, 2.2 sampai 2.3. Okey, nak cari sempadan atas. Macam mana? Nak cari sempadan atas, sama dia ni. Macam mana cari sempadan atas? Ambil had atas dengan had bawah, campur 2, bahagi 2. Bahagi 2. Maknanya 1.1 campur 1.2, campur 2 ni, bahagi 2. Okey. Ini akan dapat berapa? 1.15. Berapa kat situ dapat? 1.15. So, banyak sangat? 1.15? Betul-betul. 1.15. 1.15. Okey, lagi ni? 1. Dah nampak dah pattern dia ni. Sini 1.35 betul? Sini pun 1.55 lagi. 1.75. Dia naik 2 ni, 0.2. 1.95. 2.15. Bawah ni? 2.35. Okey? Baik, frekuensi. Frekuensi nak baca macam mana? Frekuensi kita baca ke atas ni. Baca bar atas ni. Ini sama dengan berapa? Silang kelas yang kedua ni 4 kan? 4 kan kita tengok ni kalau 10 kotak kecil ni ialah 10 kotak kecil. Kalau skala dia 5 unit, maknanya 2 kotak tu 1. Okey, lepas tu ni pun sama. Untuk silang kelas 1.2 sampai 1.3 ni, baca sini berapa ni? 10. 10. Ini 10. Ini 4. Masukkanlah 10. Ini 26. 26 ni kalau besar basket ni ada tambah 2 kotak lagi. Sini 26. Sebelah dia? 24. 4. Bawah dia ni 24. Okey, ni lagi tu? 17. Berapa ni? 17. Bawah ni lagi? Baca kat sini tau, baca. 14 pula.
12. 12. Tengok betul Lepas tu yang tadi? Ini berapa baca kat sini? 7. Okey, 7. Baik, sekarang kita nak cari, sebab kita kena lengkapkan ni. Kita kena lengkapkan kekerapan longgokan pula. Baik, kekerapan longgokan maknanya apa? Ini kekerapan ni memang kosong lah. Tak ada kekerapan ni sini kosong di bawah ni. Okey, kita campur 2. Kosong campur 4, 4. Nak cari kekerapan longgokan yang bawah ni pula, campur 3 ni. Berapa? 14. 14 Cari kekerapan longgokan kelas yang ni, kamu campurkan semua ni. Berapa? 14 campur lagi 26. 40. Lepas tu 40 campur lagi 24. 64. 64. Okey, campur lagi 17. 81. So, 81 kan? 81. Lepas tu campur lagi 12. 93. 93. 93 campur lagi 100. 7. 100 kan? 100. Memang dia cakap tadi ada 100 orang, betul tak? 100 orang. Maknanya kalau kamu campur yang ni, kalau kamu campur semua ni pun dapat 100. Kalau kekerapan longgokan akhir dia pun 100 juga. Kalau campur ni tak sama dengan 1 maknanya salah kira. Jadi berdasarkan jadual, berdasarkan histogram ni kamu dah berjaya transfer maklumat dalam jadual. Dah berjaya pindahkan maklumat ke dalam jadual. Okey, ini jawapan kita. Contoh jawapan. Jadi setiap dalam skema markah ni setiap ni ada satu markah, satu aja. Satu. Jadi kalau salah lah. Elakkan. Kalau dah tahu nak jawab, elakkan. Okey. Lepas tu hitung min anggaran. Min anggaran pendapatan. Nak cari min apa formula dia? Kalau dah terlupa. Cuba tengok kat mana bahagian rumus? Rumus muka surat? Tambah semua. Muka surat 2 2. kan? 8. Muka Nombor surat 8. 2 berkaitan 8. nombor 8. Nombor 8 kan nombor 9. Nombor 8 kan nombor 9. Nombor 9. Padam balik. Padam ni korang salah. Padam ni kita letak ni rumus dia nombor 9. Okay, iaitu hasil tambahan nilai titik tengah dengan kekerapan. Ada titik tengah tak kat sini? Dekat sini titik tengah kan? Nanti kamu kena cari titik tengah. Campur 2 ni, campur 2, bahagi 2. Okay, sekarang ni kekerapan ada. Kekerapan dah ada. Okay, cari min sama dengan, yang pertama ni kekerapan kosong darab dengan titik tengah yang tengah ni apa? 0.85 kan? 0.85. Campur, sebab dia hasil tambah kan? 4 darab dengan titik tengah bawah ni pula. Titik tengah yang bawah ni pula. Ni titik tengah bawah ni. Ni. Campur 2, 1.0, 1.1. Dah dapat tu, bahagi 2. Okey, yang tu berapa dapat? 1 berapa kelas? 05. 1.25 kan? 1.05. 1.05. Okey, 1.05. Ya, 1.05. Kan? Tengah-tengah ni kan 1.05. Okey. Lepas tu, ambil kekerapan ni pula. Darab dengan titik tengah ni pula. Berapa tu? Untuk tutup. 10 darab dengan berapa tu? 1.25. 1.25. Betul. Okey. Lagi pula. 26 pula. 26 darab dengan titik tengah dekat sini pula. 1.45. Nampak dah dia punya pattern tu kan? Okey, lagi. Ni 24. 24 darab dengan apa? Titik tengah ni pula. 1.65. 1. Campur lagi. Ni, kena buat macam tu. 17 darab dengan sini. 1.85. 1.85. Okey, campur lagi. Dah tak muat dah, tak apa. 12 darab dengan titik tengah ni. 12 darab 2.05. dengan 2.05. 05. Campur dengan ni. 7 ni. Darab titik tengah ni. 2.25. Darab 2.25. Okey. Lepas tu, tengok formula nombor 9 tu kan. Bahagi semua dengan jumlah
Hasil tambah kekerapan. Semua ni berapa? Semua ni kekerapan. 100 sama dengan ni 100. Okay, kamu tekanlah kalkulator hati-hati. Dapatlah jawapan min sama dengan 1.65. Dia ada 79 apa seminit ni. Jadi kamu bundahkan dia dah jadi macam ni. Jadi dapatlah 2 markah dekat sini. Dekat sini 2 markah. Okay. Dekat sini 1 markah. Itu cara-cara ni. Okay. Boleh? Boleh. Dia ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Boleh? Boleh Boleh. Cikgu harap boleh lah buat. Itu hitung anggaran bagi pendapatan. Kalau nak buat ayat pun boleh, tapi biar jelas sopan macam ni. Maksudnya ada berapa ribu ni? Purata pendapatan dia ialah 1658. Macam tu, itu maksud baca terjemahan dia ataupun pentaksiran data tu. Okay, C. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 keluarga. Tolong betulkan soalan ni. Ada pembetulan sikit, ralat dekat situ. Okay, 2 cm, 10 keluarga, paksi mengufuk. Paksi mengufuk maknanya paksi X, melintang. Okay. Baik. Lepas tu, mana dia? Itu satu, paksi mengufuk. Lepas tu 2 cm kepada 0.2 ribu, paksi mencancang. Mencancang ni yang tegak ni lah. Jadi sekarang ni, inilah 2 cm kamu ukur tu, kamu tambah 0.2. Tambah 0.2. Tambah. Sini maksudnya tambah 0.2. Macam tu, kita pilih. Macam tu pun macam tu. 0.2. Tambah macam tu. Yang ni pula kita tambah apa ni? Oh, ni ayat dia terbalik ni cikgu rasa. Betul tak? Ini paksi apa? Mengufuk maksudnya apa? Horizontal kan? Yang ini sepatutnya apa? Sepatutnya yang ini mencancang, yang ini mengufuk, betul? Sebab yang ini 2 cm 10 keluarga, 2 cm lagi 10 keluarga, 2 cm lagi 10 keluarga, betul? Betul. Maksudnya yang dia terbalik, mencancang ni tegak ni. Yang tegak ni mencancang. Okay, yang mengufuk ni melintang. Okay. Jadi kamu diminta melukis graf ogive. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ogive apa yang kita gunakan kelas? Jadi dah bagi tahu dah. Ogive kita guna apa? Yang ni apa ni? Titik tengah boleh lagi? Bilangan. Bawah ni titik tengah boleh. Kekerapan longgokan. Titik tengah boleh ataupun kamu boleh guna sempadan. Guna sempadan pun boleh. Boleh, dua-dua pun boleh. Boleh kat sini. Ini apa? Kekerapan. Kekerapan kita kat sini ialah bukan. Kekerapan ni bilangan. Bilangan pekerja tu lah, bukan ribu ribu bawah ni. Tu gaji bawah. Jadi bila kamu dah lukis kemas-kemas, jangan biarkan dia gantung sampai. Boleh, dua-dua pun boleh. Tapi kat sini kan dia bagi sepadan atas. Pakai sepadan atas. Nampak tak? 0.95, 1.15 dia pakai ni. Dia pakai sepadan atas. Sepadan atas. Okay. Lepas tu kamu pun lukislah. Dalam jari lukis. Pakai sempadan atas dan kekerapan. Yang ni, sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Betul tak? Barulah mencapai 100 ke atas ni. Bukan pakai kekerapan ni, kita pakai kekerapan longgokan. Betul kan Malik? Jadi kita akan dapat lukis ogive yang macam mana tu jawapan. Boleh? Baik, berdasarkan ogive yang dah kamu lukis tadi, nyatakan bilangan keluarga yang tak layak. Kena hati-hati kat bahagian D ni. Tak layak terima bantuan keuangan. Kalau cikgu baca katalah 30 ni, katakanlah cikgu baca 1.55 ni, sentuh graf, ini ialah keluarga yang bawah ni semua ialah keluarga yang layak terima. Jadi yang tak layak tu dekat atas ni. Jadi sekarang ni kamu pergi ambil pembaris. Ambil pembaris ni. Lepas tu pergi sentuh kat graf di mana. Dia kata tengok 2,000 ni, pendapatan 2,000 ke bawah layak terima. Jadi pergi dekat 2,000, nampak tak tu?
Bawah ni 2,000 anggaran dia berapa? Berapa ni? Kat situ. Okay, pergi bawa pembaris, sentuh OGIF kamu. Okay, sentuh OGIF. Lepas tu baca apa dekat sini. Baca kat sini berapa keluarga ni. Baik. Berapa keluarga kat sini ialah berapa tu? 80 berapa ni? 80 84 ke tak? 84 keluarga layak. Jadi yang tak layak berapa? 100 tolak dengan 84 sama dengan 16 keluarga tidak layak menerima bantuan kewangan. Okey, menerima bantuan kewangan. Contoh. Kita dah selesai dah soalan statistik kan? Soalan statistik. Okey, kita pergi soalan ni pula. Ini soalan tak perlukan banyak pengiraan tapi cikgu nak hari Senin jangan tertinggal ni benda penting yang kamu nak kena lukis ni kamu perlu ada, iaitu apa ni? Nak lukis lengkuk ni kena ada jangka lukis. Case. Jangan lupa bawa jangka lukis yang tajam satu je letak bawa tu. Bawa yang tu. Sebab kita tak tahu lukisan tu perlukan lengkuk ke tidak, bawa standby je. Okay, yang pertama memanglah tak boleh tak boleh pakai kertas graf, kita lukis je dalam kertas soalan tu. Baik, lukis dengan skala penuh. Baca dulu soalan. Darjah 10 menunjukkan gabungan pejal terbentuk daripada sebuah kuboid dengan separuh silinder pada sata EFGH. Diameter separuh silinder ialah 6. Maknanya diameter separuh silinder ni semua 6 lah ni. 6. Okay, daripada ujung sampai ujung. Lukis skala penuh pelan itu. Pelan maknanya kita pandang daripada pandang di mana kelas? Atas. Pelan. Pandang dari atas. Bila pandang dari atas, ada beberapa permukaan bila kita penyekkan dia. Yang pertama dekat bawah sekali ni. Betul? Yang tu akan kita akan lukis macam ni. Kita akal dulu. Okay, tu yang bawah. Lepas tu kita ada lagi permukaan yang ni. Yang ni. Ada dua tu. Dua. Dia ni atas yang ni kan? Dia terlebih sikit tu. Dia terlebih sikit macam tu. Tu permukaan yang warna purple tu. Lepas tu je lah pun kan? Baik. Garis kita putus-putus dengan penuh ni macam mana? Yang tengah-tengah warna biru tu. Yang warna warna biru cair tengah-tengah. Warna turquoise tu. Okey, sebab apa kita kena lukis betul-betul? Sebab dia kat dalam. Sebab Sebab dia nampak. terlindung. Kat bawah. Daripada bawah. Sebab dia terlindung kat bawah tu. Okay, jadi yang maknanya yang tengah-tengah ni kita kena lukis garis putus-putus. Okey, baik. Contoh jawapan yang ni silap. Yang ni dia tersilap, patutnya kena lukis garis putus-putus kat tengah ni. Okey. Jadi Kalau kita tak ingat, kan kita tak buat garis putus-putus tu tak apa ke? Dia tolaklah markah sebab sini je 3 markah. Kan? Dia akan tolak markah. Mungkin bentuk yang pertama ni rectangle, ni all solid line dia. Markah yang pertama ni. Di sini patutnya ada garis putus-putus kan. Lepas tu dia akan tengoklah measurement ni. Kalau betul petak ni okey lah. Katalah kamu lukis macam ni. Lepas tu kamu lukis macam tu. Mesti dapat markah lagi. Cuma dia bukan markah penuh lah. Bukan markah penuh. Boleh? Itu yang pertama, betul kalau pelan. Sekarang ni pula. Lukis dengan skala penuh, dongakkan pepejal dipandang dari X. Sekarang kita pandang dekat sini pula. Kita pandang mata kita kat sini. Mata kita kat sini. Baik, sekarang macam mana? Bila pandang dari X, cuba kita penyekkan di beberapa permukaan. Okay, yang satu, yang cikgu ambil belakang sekali ni. Betul? Itu akan jadi 4 segi macam tu. Ni 4 segi situ. Lagi 4 segi yang ni. Okay, permukaan ni kan. Ini sama besar dengan yang warna biru kan. Jadi dia akan jatuh kat sini juga. Samalah juga, dia sama besar. Lagi apa permukaan yang ada kat sini? Yang tambahan tu. Yang tambahan tu. Ini ada kotak mancis kan. Complicatednya. Kotak mancis tu dekat sini lah. Kotak mancis tu kat sini. Okay, lagi kat mana? Kalau yang panjang tu. Yang tajam tu. Yang ni kan, yang ni. Yang muncung. Yang ni. Ni? Betul?
Mm-mm. Kan kita pandang dari sini, kita nampak yang empat segi tu duduk sini kot. Mm-mm. Penuh. Okey, kat situ lah dia duduk dekat empat segi. Ni lah empat segi bawah tu. Okey, lagi apa? Tu yang hantar Tu je. bumbung. Ada lagi ni, dia hantar bumbung. Oh, yang atas bumbung. Atas bumbung. Atas ni. Tahu tak? Ni. Yang warna hijau ni. Kalau saya penyekkan dia ke tengah kan, dia akan jadi, atas ni ada satu lagi ni. Macam tu. Oh. Kan? Atas ni. Macam mana kamu kita tinggal buat bumbung atas ni? Dia mesti ada bumbung atas ni. Jadi kamu punya bentuk tu lebih kurang macam ni lah. Lepas tu kamu ukur betul-betul yang mana 6, yang mana 5, yang mana 3. Dapat jawapan macam ni. Ni atas bumbung tadi. Oh. Jadi Macam mana kotak dapat mancis tu, tahu yang yang ni 3 bentuk segi cm tu? prisma bawah kecil tu. Mana nak tahu dah 3 cm? 3? Bagus soalan. Bagus soalan. Kan dia beritahu tadi apa? Diameter dia Beritahu 6. tadi? Ni? Oh. Diameter ni? Diameter dia 6. Kalau diameter dia 6, tinggi dia mesti 3 lah. Dia kan 3 je jari dia. Jari dia lah, jari dia tengah-tengah je ni. Ni 3 tinggi dia ni. Macam tu. Okay. Ni jawapannya sepatutnya. Okay, satu lagi gambar. Lukis skala penuh pandang dari Y pula. Pandang dari sini pula. Okey, jom kita tengok apakah permukaan yang boleh bantu kita ni. Yang pertama, cikgu pergi belakang dulu. Belakang ni yang kecil ni. Yang ni. Okay, yang hijau ni, cikgu akan dapat macam tu, lukisan tu. Okay, lepas tu, Yang depan sekali kan? Yang satu dulu. Okey, depan ni, dia panjang sikit daripada hijau, betul? Kita lebih sukatan sikit daripada hijau, terlebih sikit. Okey, lagi. Bumbung. Segitiga. Bumbung. Yang bumbung ni lah. Bumbung ni yang kamu kena bawa apa ni. Yang aku lukis tu. Ni. Dia pandang macam tu. Okey. Dia sampai mana? Dekat purple Dekat purple Kata dia. Macam tu, ya tak? Yep. Betul? Lagi tu? Segitiga. Ni. Nampak tak ni? Segitiga tu cantum kat siapa? Segitiga ni cantum dekat, dia di belakang kotak mancis kan? Dekat warna purple. Hijau. Warna purple. Ke dia dekat hijau? Hijau. Tapi dia Hijau. terlindung kan? Kamu perasan tak dia terlindung kat sini ni? Kat sini. Jadi ni kena putus-putus dulu sikit. Baru dia panjang nampak ni. Betul tak? Betul. Macam tu. Inilah gambaran dia. Gambaran dia macam tu. Jadi jawapan untuk soalan D tu. Macam ni pembahagian markah dulu cikgu ajar. Dia akan jadi 3, 4, 5 kan? Jadi yang ni mesti 5 markah. Ini mesti 5 markah. Okay? Sebab dia adalah trik kamu kat sini cerangkap sama sikit. Soalan dia ada nyorokkan sikit lain. Dia kena lukis ni, kau tak bawa tak jadi. Macam tu. Jadi soalan yang C ni dia bagi markah lebih sikit. Okay, selesai? Boleh? Selesai? Boleh. Alhamdulillah. So, statistik dah. Bumi sebagai spek. Pelandangan pun dah. Okay, bumi sebagai sperah. Nak pilih tak soalan ni? Cubalah. Nak. Cuba. Okey. Apa? Okey, cuba. Baik. Yang ini soalan ni lah. Malah soalan bahagian B memang panjang. Tak ada hal. Okey. P, tengok maklumat apa dia bagi. P 65 darjah utara, 110 darjah timur. Q 65 darjah utara, 35 darjah barat. RB ialah ni semua permukaan 4 titik atas permukaan bumi. PR ialah diameter bumi. Berarti PR diameter bumi. Nyatakan longitude bagi titik R. R ni ialah PR ialah diameter kan? Jadi kamu ambil yang pembalik. Kalau dia diameter, maknanya dalam satu bulatan tu, dia akan duduk dekat sini lah. Di sebalik dia dekat bawah tu. Kat sini. Kat sini. Kenapa kena sengit je Maksudnya kau? dia di sebalik. Ni kan diameter. Macam tu diameter. Diameter mesti lalu pusat. Oh, okey. Kan? So Q akan duduk sini. Q akan duduk sini. Dia kan diameter, ni diameter. 180 Q ke darjah R kan? cikgu? Jadi kalau P ni baiklah, belajar dari kesilapan ya.
belajar dari kesilapan. Okey, R. Adanya kalau dia bagi tahu R ialah diameter bumi, kita nak cari longitude bagi R. P ni ialah berapa? 110 darjah timur. Ini bukan tak ada kurungan tak ada kurungan. 100 darjah timur maknanya R ni akan duduk 70 darjah barat. Okey, maknanya jawapan longitude ni apa? 70 darjah barat. Itu saja. Kenapa jadi 70 Satu cikgu? markah. Kalau dia 70 sebab dia diameter. Kalau kat sini pun boleh, kalau kat sini pun boleh. Kalau dia sebalik, ini kan bulatan kan? Cikgu. Ini kan bulatan. Bulatan kan? Kalau dia diameter, mesti dia duduk di letak R tu kat sini pun boleh. Bulatan. Kalau saya letak sini 110 darjah timur, ini pusat bumi, pandang di atas. Pandang di atas Kalau saya potong dua ni bumi ni. Pandang di atas, diameter mesti lalu sini kan? Kalau di belakang ni. Kalau 110 darjah timur sebelah sini, sini mesti 70 darjah barat. Sebab apa? Sebab ini ialah 180 darjah. Diameter. Oh, tambah je lah. 180 Diameter tolak kan jari 2 kali 110 je je jari. lah. Ya, tu je. Tapi kalau dia ni timur, satu lagi mesti jadi barat. Macam tu. Tak kisahlah dia duduk kat sini ke apa ke, tapi maknanya kalau satu ni 110 darjah timur, satu lagi mesti 70 darjah barat. Ayat dia apa? Diameter ni. Keyword dia tu. Macam mana nak tahu dia 110 timur ke ataupun 65 utara tu? 65 utara ni dia bagi dalam soalan? Kan? Ke kamu tak nampak? Okey. Saya sebenarnya tak pernah faham pun soalan ni cikgu. Tak nampak kenapa dia. Tak pernah cuba lah. Tak pernah faham. Kita soalan dia satu markah je. Tak boleh nak masuk dalam geografi. Dalam geografi korang itu? Tak ada. Ada geografi kita cuba terang. macam ni. Okey, marilah cikgu cuba terangkan marilah kita flatkan Earth ni. Okey, ini ialah meridian Greenwich. Dan ni ialah khatulistiwa. Okey Boleh? Boleh. Sekarang cikgu ratakan bumi. Cikgu ratakan bumi kita. P ni ialah 65 darjah utara, 110 darjah timur. Ini ke timur, ini ke barat. Ini ke utara, ini ke selatan. Okey, kalau 65 darjah utara maknanya duduk kat sini. Lebih kurang situlah. 65 darjah utara, 110 darjah timur. Maknanya duduk kat sini. Ni, anggaran macam tu lah. Maknanya P duduk sini. Okey. Lepas tu PR ialah diameter bumi, maknanya dia akan duduk 180 darjah ke sini. Dia masih lagi ada atas Q ni Q. Q tak payah pakai dulu Q. Soalan tak libatkan Q. Sekarang kita nak cari R. PR maknanya diameter, dia mesti duduk sebelah sini pula. Ke arah sini. Okey, berapa banyak beza dia tu? Berapa banyak beza ialah 180 darjah. Beza dia. Ini dah ada 110. Maknanya kena cari baki dia tu ialah 180 tolak dengan 110. Tinggal 70 darjah. Ke sini. Boleh ke tidak tu? Memang tak jawab lagi soalan ni. Okay, 70 darjah ke barat. Maksudnya macam mana boleh tahu yang tu 110 timur? Kenapa bukan 65 utara tu? Kenapa bukan 65 utara? Kejap cuba fahamkan soalan kamu ni. Dia tak faham cikgu, dia tak faham longitude dengan latitude. Kenapa bukan ke bawah macam ni? Kenapa bukan? Jangan cara kurang soalan dia. Longitude macam mana Ashraf? Maksud dia kan macam nak tahu longitude tu apa, latitude tu apa. Longitude ni apa, latitude ni apa? Ya Ya ke? Fazira, ya ke Fazira? Mungkin lah sebab saya basic pun tak tahu lagi pasal ni. Okey. Kalau siapa tak ada basic tu dengar je lah.
Dengar je. Okey. Macam mana kita cari longitude dengan latitude? Mungkin dah masuk soalan lepas ni dapat nampak sikit lah. Cuba cikgu nak bagi tahu longitude maknanya kita membaca daripada meridian Greenwich tu timur ke barat. Longitude ni jawapan dia bila kita membaca sudut daripada pusat tu daripada meridian Greenwich tu timur ataupun barat. Longitude. Maknanya tadi kalau kita kata ada P kat sini, diameter bumi ialah dia jari dia lah, dia jari. Sebab dia lalu center. Di R tu dia akan duduk di sebalik P. Di sebalik P, kalau P ni ialah 110 darjah timur. Kenapa cikgu bukan ambil utara? Sebab utara dengan selatan ialah latitude. Oh, okey, faham. Timur dengan barat ialah longitude. Okey. Okay. Masih cikgu. Jadi longitude ni kita baca timur barat je. Sekarang ni kalau duduk timur, sebelah sini mesti barat lah. Jadi jawapan untuk cari R, mana cari longitude. Longitude R sama dengan 180 tolak dengan 110, tapi sekarang ni darjah barat sebab dia di sebalik. Jadi dia di belakang dia. Sama dengan 70 darjah barat. Tu dia. Okey, faham. Kalau dia nak latitude, kamu kena baca atas bawah. Utara selatan. So pakai 65 lah kalau dia nak latitude. Ya, kalau latitude 65. Betul. Macam tu lah. Longitude soalan ni. Okay. Kemudian hitung jarak terpendek. Jarak terpendek P ke kutub utara. Ni kutub utara kita kan. P ke kutub utara diukur sepanjang permukaan bumi. Okay. Keyword dia ialah jarak terpendek. Jarak terpendek bermaksud dia lalu bulatan agung. Bulatan agung maknanya mesti bulatan yang ada pusat bumi. Okay. Dia mesti lalu bulatan agung. Apa maksud bulatan agung? Bulatan yang bulatan tu besar lah dan dia mesti ada pusat bumi. Jadi mesti ada pusat bumi. Kalau dia tegak, kalau dia longitude kalau dia longitude dia, semua ni ialah apa tu? Bulatan agung. Kalau melintang, dia bulatan agung dia khatulistiwa je. Satu tu je. Yang lain semua bukan bulatan agung. Sekarang bila kita nak cari jarak terpendek daripada P naik ke kutub utara, naik atas kata naik kapal terbang, okey, naik sampai ke kutub utara, kita kena kira ikut berapa sudut. Okey, berapa sudut dekat sini. Daripada center ni ke sini. Kan perjalanan dari sini ke sini kan. Pergi ke kutub utara. Okey, berapa sudut dekat sini. Okey, lepas tu kamu darab dengan 60, itu kita dapat jawapan jarak terpendek. Katalah kamu lost. Ada tak formula dia bagi? Kecik rasa yang ni tak ada. Tak ada formula dia bagi. Baik, jarak terpendek, cari dulu sudut ni. Daripada P nak ke utara ni berapa sudut dia? P ni apa tadi? 65 darjah utara. Kita kes balik khatulistiwa. 65 darjah utara. Betul. Ini meridian Greenwich. Garis yang kita rujuk untuk longitude. Khatulistiwa adalah garis yang kita rujuk untuk latitude. Baik, sekarang ni kat mana duduknya P ni? 65 darjah utara. 65 darjah utara ni maknanya dia naik atas ni 65 darjah ke utara khatulistiwa. Okey. Lepas tu macam mana ni? Maksudnya dekat bawah ni berapa darjah daripada sini? Ini khatulistiwa ni. Dia naik 65 darjah kan? Beza ni 65 darjah. Beza ni 65 darjah. Boleh cari tak baki yang ni? Baki sudut. Baki sudut sini. Sini semua 90 darjah. 90 darjah. 95. 95. Okey, macam mana dapat 90 tolak 65. Jadi kamu nak cari jarak hijau tu, okey, nak cari jarak terpendek. Jarak terpendek P ke kutub utara. P ke kutub utara. Sama dengan, okey, formula dia ialah sudut jarak yang kita nak cari tu, 25. 25, darab je dengan 60. Nak tukar jadi batu nautika. Batu nautika ni unit atas laut ataupun atas udara. Dapat jawapan. Berapa jawapan ni? 1500. 1500, unit dia batu nautika. So kamu nak tulis penuh batu nautika. Cikgu, Ya.
Ah, kenapa pakai yang ni pakai Ada soalan? 65 pula? Sebab P tu latitude 65 darjah. Ni latitude. Kenapa kena pakai latitude? Sebab kita kira Jarak terpendek jarak latitude. jarak terpendek kita kena latitude. Kalau tak, kamu Kalau kena ikut jalan terpanjang? tak ada terpanjang. Soalan dia tak ada terpanjang. Oh, tak ada. Ini ada. Jadi, kamu nak pergi kutub utara tu ada dua jalan. Ada dua jalan. Satu kamu ikut jalan hijau tadi. Satu lagi kamu ikut jalan macam ni. Kamu lalu tepi, naik atas pula. Betul? Mula-mula kamu lalu tepi ni, ikut latitude. Lepas tu, baru naik atas. Boleh juga. Jadi tak adalah jarak terpendek dah. Kalau jarak dia- terpendek, mesti lalu bulatan agung. Dia tak nak Tu pergi dia tepi akan bagi ni, soalan lepas tu macam pergi mana? nak. Inilah jarak terpendek ni. Ni formula dia Tak, ni. kalau yang lagi satu tu, dia akan bagi soalan macam mana? Okay. Bagus soalan ni. Pergi pada C. Ini settle lah. Ini apa formula untuk jarak terpendek? Apa formula jarak terpendek? Sudut darab 60. Sudut darat 60. Tu je. Kalau jarak terpendek. Formula dia. Okay, C pula. Kita letak di selatan P. Tak tahu belah selatan, belah sini lah katnya. Letak kat situ. Jarak PV diukur sepanjang permukaan bumi ialah 6,300 batu nautika. Jarak PV ni diukur ialah 6,300 batu nautika. Cari latitude bagi V. Macam mana? Ini bulatan agung ke tidak ni? Bulatan agung. Ini daripada P ke V ni Tak bulatan tahu. agung ke bukan? Bukan kot. Ada Bulatan agung. Bulatan agung. Bulatan agung. bulatan agung ke bukan? Bulatan agung ni, kita kamu tengok bulatan ni, bulatan ini, bulatan itu ada center tengah-tengah dia. Ada pusat bumi kan? Ada pusat bumi. Jadi kita guna je lah formula theta darab 60 tadi dengan jarak. Okay, jadi kita guna jarak. Ini pun jarak terpendek juga ni. Ini pun jarak terpendek sebab dia masih lagi atas bulatan agung. Okay, cumanya kamu kena cari sudut. Okay, berapa sudut sini tadi? Berapa sudut sini? 65. 65. Okay, lagi? Sudut kat sini? Belakang B ni macam mana? 25 kot. 65 juga Dah kot. 65 juga. Kenapa? Sebab Pada sama. Dia dah beritahu ke? Dia dah beritahu ke ni? Tak ada lah ni. Kamu lah kena cari latitude tu. Oh. Yang ni dia tak bagi lagi. Kita namakan dia X zone sebab kalau dia turun ke bawah ni, inilah yang kita nak cari. Okay, berapa sudut ke bawah, itu latitude dia. Okay, apa formula jarak terpendek tadi? Sudut darab dengan 60. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam bulatan agung. Jarak dia terpendek ialah 6,300 sama dengan beza sudut ataupun besar sudut darab dengan 60. Okay, sudut kita ialah 6,300 bahagi dengan 60. Okay, jawapan ni berapa? Jawapan theta ni berapa? 105. Ya, 105 Okey. Hmm. Maksudnya sudut dekat sini semua ialah yang kuning Yang kuning tu ialah 105. Tapi kita nak cari X saja. Maknanya 65 campur dengan X sama dengan 105. Jadi nak cari X sama dengan 105 tolak 65, X sama dengan berapa? 40. 40. Okey. Sudut ke bawah daripada khatulistiwa ni turun ke bawah ialah 40 darjah. Ini maksudnya latitude bagi latitude mana kita baca ke bawah kan? Latitude V sama dengan 40 darjah ke selatan. Macam tu. Boleh tak? Kita tengok balik lah. Tengok dan hayati semula. Okay. Dan tadi soalan kamu yang kamu tanya tu, kalau dia tak lalu bulatan besar tu. Okay. Baik, sebuah kapal terbang berlepas dari V. Mana V kita ni? V kita 40 darjah ke selatan kan? Okay, maknanya V kat sini. V kita 40 darjah ke selatan. Kita dah tahu ni 0 darjah ni, maknanya dia turun 40 darjah ke selatan. 40 darjah ke selatan. Okay.
Dan terbang, sebuah kapal terbang berlepas dari B, terbang ke utara P. Okay, perjalanan pertama dia dari sini naik ke P. Okay, lepas tu, atau apa lagi? Dan kemudian terbang pula ke barat Q. Terbang pula ke barat Q. Ke barat Q. Q tadi berapa? Q tadi 65 darjah utara, 35 darjah barat. Okay, maknanya dia ke sinilah somewhere here. Macam tu kapal terbang tu. Yang perjalanan. Macam mana nak tahu dekat situ ke Dia tak kat cukup lagi mana? diameter kan. Jadi dah duduk sini dah. Sebab bila kamu campur dua ni, 110 dengan 35, ni cikgu buat anggaran je lah. Dia belum cukup 180 kan? Betul tak? Dia belum cukup 180. Maknanya dia tak duduk kat sini. Dia belum cukup 180. Maknanya sama agak-agak kat situ lah agaknya lah. Macam mana ya? Macam mana dapat 35? Okey. Katakanlah ini khatulistiwa, ini meridian Greenwich. Untuk mereka yang baru tahu meridian Greenwich tu, Greenwich ialah satu tempat dekat England mana dia rujukkan, ada bandar kat England ni, itu kampung tu, bandar tu, dia rujuk itu sebagai 0 darjah longitude. Macam khatulistiwa ni, Malaysia kan kat khatulistiwa, kita punya negara, kita ialah 0 darjah lah macam tu. Tapi Greenwich ni ialah yang tegak. Sekarang ni kalau Q ni 30, P ni ialah 110 darjah timur. Cikgu cuba menerangkan 110 darjah timur daripada Greenwich, 110 darjah timur. 35 darjah barat, dia pergi ke arah sini sikit je. 35 darjah barat. Daripada meridian Greenwich. Dia tak sampai 180 ni, dia tak boleh pergi daripada ujung sana. Anggaran lah, cikgu buat anggaran. Okey. Jarak ni kita dah cari betul? Sekarang suruh kira jarak. Jarak dari P ke barat Q. Nak cari barat Q. Sinilah Q. Okey. Balik dah. Yang ini yang warna purple tadi kita dah cari. Yang ni kita dah dapat dah. Dia dah bagi dah 6,300 nautika. Maksudnya ini jarak ni 6,300 batu nautika dah dapat daripada C. Jadi kita sekarang nak hitung jarak P ke barat R pula. P ke barat Q, nak bergerak macam ni lah. Mana kamu kena cari jarak yang ni. Baik. Bila kamu tengok jarak pada latitude ni dia akan lalu kat bulatan yang kecil warna kuning. Tak nampak pula. Okey, kejap-kejap. Cikgu lukis bulatan, ni agak kompleks juga. Dia ada satu bulatan kat sini tau. Tak? Bumi kita ni, yang ni bulatan agung. Sebab dia lalu center, dia lalu pusat. Yang ni bukan bulatan agung. Okay, jadi bila kita bukan bulatan agung, kita ada satu formula lagi nak cari jarak, iaitu jarak, dia bukan jarak terpendek jarak saja. Sudut darab dengan 60, darab dengan cos latitude. Hujung dia ni kamu kena tambah sudut latitude tu. Jadi berapa sudut latitude daripada sini ke sini? Campurlah. Kita campur. Ke kanan ni 110, ke kiri ni 35. Jadi jumlah sudut semua 145 darjah. Okey. Itu jumlah sudut yang ni. Jarak sama dengan 145 darab dengan 60 darab dengan cos latitude. Maknanya dia naik sini berapa darjah? 65 darjah. Darab dengan cos 65 darjah. Okay, cari jawapan. Berapa jawapan ni? 36. Ya, berapa? 3676 Tekan kalkulator je kelas. 3676. Ya tak? Itu Betul. jarak yang warna hijau ni. Jarak warna hijau. Jadi dia nak cari, itu je lah jawapan. Batu nautika. Okey. Jadi soalan terakhir bumi sebagai sfera ni pun, kalau kamu faham konsep, kamu boleh jawab. Sebab dia ada berapa je formula. Yang pertama, soalan pertama ni biasanya dia akan tanya longitude latitude. Itu biasa, satu atau dua markah. Yang kedua, formula ni dia nak pakai. Yang ketiga, jarak terpendek ni formula yang tadi juga. Pakai balik jarak terpendek. Dan yang ketiga ni, di formula ni. Dia ada dua je formula sebenarnya. Okey. Jadi cikgu harap
untuk kamu jelaskan lagi, kamu nak faham tu, nanti kamu boleh rujuk baliklah rakaman insya-Allah. Semoga okey, kalau ada masalah apa-apa, kamu boleh PM cikgu. InsyaAllah selagi belum hari tu, kita boleh lagi lah nak bincang jawapan ke apa. Okay, ada soalan tak? Ada lagi satu Ada soalan soalan. tak kelas? Boleh. Bumi sebagai spera, dah settle ni? Ada lagi satu. Apa soalan? Yang mana kan? Cikgu tu? Tu kita satu apa? Tu kita satu. Kita satu. Memang 5 lah. Hitung masa. Yang di nombor A. Tinggal. D. Terima kasih kerana prihatin di sini. Ya betul Okey. Macam nak kira ni. Ni hitung masa dia ambil bagi keseluruhan ni. Kita nak pakai apa ni? Sebab kapal terbang berlepas dari V, ni tercerita tadilah V3 buka kat bawah ni. Terbang arah utara P, kemudian terbang ke barat Q sama juga. Purata laju keseluruhan, purata laju sama dengan 720 knot. Ingat balik kita punya segitiga, laju, jarak, laju, masa. Kalau nak cari jumlah purata laju nak cari purata laju, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Itu masa masa. Laju, sebab dia bagi purata laju sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Kan jumlah jarak tadi dah cerita benda yang sama ke? Dia masuk 720 knot. 720 knot ialah unit kelajuan bagi kenderaan yang bergerak di udara dan di air. Knot sama dengan jumlah jarak dekat ni kan kita dah cari tadi ni. Jumlah jarak warna purple dengan warna hijau. Ni kan? 3676. 3676. 3676 78 jumlah masa. Jumlah masa. Betulkan je lah kalkulator ni darab ke atas, bawah tu waktu bawah. Jadi jumlah masa sama dengan 3676.78 bahagi dengan 720. Berapa jawapan? 5.11. Takkan 5 jam je pergi macam tu jauh. Mana saya tahu kalkulator. Yalah. Jumlah jarak kita betul ke ni? Jarak kita ni jarak mana ni? 37 ni. Oh, ni jarak warna hijau je. Yang ni jarak warna hijau saja. Bukan kena tambah jarak yang ni juga. Padahal lah tak sampai lagi kita jarak tu. Okay, campur yang atas ni campur dengan 6,300 batu nautika. Okay, campur. Campur 2 kelas berapa? Takkan 5 jam punya jauh jalan tu kan? Logik tak logik? Berapa ni? 9976.78 dah campur tu. Atas ni? 9976, okey. 9976.78 bahagi dengan 720. 13.86. Perjalanan dia. 13 13.86. Lepas 6 apa? Lepas 6 tu apa? 6. Lepas nombor 6 tu. 13.8. 85 dah bunda. Okey, bunda-bunda lah ya. Ni lah jawapan.